Okey, boleh nampak tak saya punya slide PowerPoint? Nampak Okey, hari ni kita masuk bab yang kedua iaitu ekosistem. Subtopik 2.2 kita nutrien dalam ekosistem. Okay, pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam satu ekosistem. Nutrien diperoleh dari ekosistem yang seimbang dan digunakan oleh benda hidup. Kemudian nutrien dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Okey, kitaran ini disebut sebagai kita nutrien. Kita nutrien ni terbahagi kepada 3 iaitu kita air, oksigen. Kita karbon, kita oksigen dan juga kita air. Okey, kita air ni, kamu tengok kamu selalu guna air kan? Manusia selalu guna air. Kenapa air tak habis? Sebab apa? Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui transpirasi. Kamu tengok gambar ni saya ambil dari buku teks. Kalau kamu tengok buku teks, kamu akan jumpalah gambar ni. Haiwan pula menjalankan respirasi, penyahtinjaan dan perkumuhan. Perkumuhan tu maksud dia perpeluhan dan urinasi. Urinasi tu kamu buang air kecil lah. Semua proses ini dapat meningkatkan kandungan wap air di atmosfera. Daripada air, sebab cahaya matahari panas kan, air tu akan tukar menjadi wap air masuk dalam udara lah. Okey, akar tumbuhan mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah perlahan dan dapat mengelakkan hakisan tanah. Daun-daun pokok yang gugur menutupi permukaan tanah akan mengurangkan kadar penyejatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. Okey, kamu tengok air meresap dalam tanah. Lepas tu tumbuhan akan guna air tu. Dia akan keluar air tu dari daun dia melalui proses transpirasi. Air dalam sungai pun akan keluar melalui penyejatan, akan pergi ke udara. Lama-lama air yang dekat dalam udara tu akan terkumpul lah. Akan terkondensasi membentuk awan. Ni saya terangkan ni yang dalam gambar lah. Lama-lama air dekat dalam awan tu dah banyak. Dia akan menjadi hujan. Lepas tu dia pusing-pusing benda sama dah balik. Kita karbon dan kita oksigen. Okey, kamu tengok nombor 1 dan nombor 2 dalam gambar tu. Itu tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Nombor 3, tumbuhan dan haiwan yang telah mati. Kalau kita mati, kita akan masuk dalam tanah kan. Diuraikan oleh bakteria. Bakteria akan makan. Dan kulat di dalam tanah menggunakan oksigen. Lalu membebaskan karbon dioksida. Tadi kita tumbuhan dan haiwan pun bebaskan karbon dioksida. Bakteria pun bebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida tu pergi mana? Dia akan pergi dekat tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau mengekalkan karbon dioksida dan oksigen di dalam udara melalui fotosintesis yang menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Karbon dioksida tu tumbuhan akan guna dan dia keluarkan oksigen untuk kegunaan manusia, haiwan dan juga mikroorganisma lain lah. Bakteria dan kulat tu semua guna oksigen. Pokok sahaja yang bebaskan oksigen. Jadi pun sama. Kitaran tu akan berterusan lah. Sebab tu kita kena banyakkan tanam pokok supaya oksigen dalam udara banyaklah. Kalau tak ada oksigen, kita tak boleh hidup. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien. Anda telah mempelajari peranan tumbuhan dalam mengekalkan keseimbangan kandungan oksigen dan karbon dioksida di atmosfera. Namun demikian, aktiviti manusia seperti penebangan hutan yang tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil dan penggunaan sumber air secara berlebihan untuk tujuan pertanian dan domestik telah mengganggu kita nutrien. Jadi, apa kita nak buat untuk elakkan kita nutrien tadi terganggu? Okey, ini ialah aktiviti manusia lah yang mengganggu kita nutrien.
penebangan hutan yang tidak terkawal. Bila semua hutan sudah ditebang, jadi oksigen makin banyak ke makin sikit? Respon-respon oksigen makin banyak ke makin sikit? Makin sikit. Makin sikit lah. Sebab pokok yang hasilkan oksigen dah tak ada. Seterusnya pembakaran api fosil. Pembakaran api fosil ni dia akan keluarkan asap lah yang menyebabkan gas karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Karbon monoksida tu yang bahaya. Seterusnya penggunaan sumber air secara berlebihan. Kita buka air lama-lama, main air dalam bilik air, membazir air. Jadi apa yang kita perlu buat? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien. Yang pertama, mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Menggunakan kenderaan awam. Kenapa guna kenderaan awam tu bagus? Sebab kalau kita guna kenderaan awam, kita tak naik kereta kita sendiri. Jadi, penyebaran gas karbon dioksida dan karbon monoksida dari kereta kita tu dapat kurang lah. Okey, seterusnya menyimpan air hujan untuk kegunaan harian. Jadi kita boleh jimat air, jimat duit dan juga kita boleh apa? Mengelakkan pembaziran air lah. Menanam semula pokok. Untuk bila kita tanam balik pokok, pokok tu akan bagi kita oksigen dan memperketatkan undang-undang. Siapa buat pembakaran terbuka, kita tangkap dia.